Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Terima kasih Datuk Seri Timbalan Pengurusi Tetap, Yang Berhormat Datuk Seri Presiden, Yang Berhormat Datuk Seri Timbalan Presiden, Yang Berhormat Naib-Naib Presiden, Yang berbahagia Datuk Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Ketua-Ketua Sayap, ahli-ahli MKT, seterusnya sidang perwakilan yang dirahmati Allah sekalian. Ketak ni. Apa Mahmud dah ajak hang tak? Saya Muhammad Fadhil bin Zulkifli, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Kedah, ditaklifkan oleh Yang Berbahagia Datuk Ketua Pemuda Malaysia untuk berada di sini bagi mewakili Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia untuk membahas ucapan dasar Yang Berhormat Datuk Seri Presiden. Saya sendiri pun heran kenapa Yang Berbahagia Datuk Ketua Pemuda pilih saya ni. Sebab saya tahu di depan saya ni esko-esko pemuda semua hebat-hebat. Sepatutnya depa lah kena duduk tang ni. Bukan saya. Pasal hang lagi hebat tu. Nah. Jadi saya mula terfikir, pasal apa yang Datuk Ketua Pemuda pilih aku ni? Saya teringat satu ucapan Yang Berbahagia Datuk Pengurusi Perhubungan UMNO Negeri Kedah, Datuk Seri Jamil Khair. Dia kata dekat saya, dia kata, Fadil, hang ni kalau binatang haram dimakan. Saya kata pasal apa tu? Dia kata sebab hang ni jenis dua alam. Binatang dia kata kalau dua alam haram dimakan. Jadi hang ni pemimpin UMNO yang dua alam. Saya kata macam mana tu? Tanya lagi. Dia kata hang Ketua Pemuda UMNO tapi hang kerja dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar PAS dari Kedah. Hang ni jenis dua alam. Baru saya terfikir. Rupa-rupanya sebab tu Datuk Ashraf pilih saya untuk berucap pada hari ini. Itulah beza saya dengan esko-esko lain. Tu yang betul tu, yang tu. Pak tu betul. Lepas tu tadi saya tengok senarai ni jurucakap. Saya bagi tahu kat Datuk Ashraf, Datuk 14 orang jurucakap, 12 orang Datuk. Satu doktor, saya seorang yang saudara. Lepas ni kita bagi yang Datuk. Terima kasih. Terima kasih. Baik, tuan-tuan dan puan, sidang perwakilan yang dirahmati Allah sekalian. 22 bulan Kerajaan Pakatan Harapan memerintah negara dan disambung pula Kerajaan Perikatan Nasional ini memerintah negara kita ini. Walaupun kita menjadi sebahagian daripadanya, rakyat sudah mula membuat perbandingan. Saya sentiasa bersama dengan rakyat di bawah ni. Tak betul. Sebab saya nak jadi calon. Saya pulanglah jalan di bawah, turun pergi sana, turun pergi sini. Saya mempunyai ketua bahagian saya yang berhormat Datuk Seri yang berjiwa besar. Dia habaq dekat saya, dia kata, Fazil, kalau bukan Kak Su, you. So saya puluh buat kerja lah. Kalau Kak Su nak lagi, saya bagi Kak Su lah sebab dia ketua bahagian. So saya puluh lah, saya masuk kampung, masuk cawangan, pi kedai ni menyembang dan sebagainya. Saya mendapat banyak sangat feedback daripada rakyat. Orang menega merungut, orang muda merungut, orang buat benda merungut, orang motor merungut, bakal merungut belaka pasal Kerajaan Perikatan Nasional ini. Hipotesis yang diluahkan ini menyamai juga dengan tinjauan yang dibuat di portal-portal ini. Sama. Mereka duk buat kajian dan sebagainya, jelas menunjukkan bahawa Barisan Nasional sudah mula dirindui oleh rakyat. Kenapa tuan-tuan dan puan sidang perwakilan? Sepanjang 22 bulan Pakatan Harapan ini, saya nak cerita Pakatan Harapan dulu. Memerintah negara kita ini, ratusan kesalahan besar telah mereka lakukan sehingga
mengubah status quo dan juga rombakan revolusi yang melibatkan kepentingan rakyat. Apa yang mereka buat? Mereka buat undang-undang mengikut sistem ikut suka. Yang salah itu dilindungi, yang benar itu dikejami. Apa lagi mereka buat? Mereka tidak cakna masyarakat dengan dasar-dasar yang dilihat menekan rakyat ketika itu. Apa lagi mereka buat? Mereka memusuhi Melayu Islam. Mereka memusuhi orang Melayu. Mereka merosakkan ekonomi kita. Dan mereka lah punca sebenarnya negara kita ini tidak stabil. Itu Pakatan Harapan. Seterusnya Perikatan Nasional. Minta maaf. Ada menteri-menteri kita ni. Kenapa pula masyarakat pada hari ini tidak yakin dan tidak cakna dengan wibawa Perikatan Nasional walaupun 28 daripada 32 menteri pada hari ini adalah Melayu Islam. Sebab apa? Sebab kerajaan perikatan pada hari ini dilihat mentadbir di belakang kelambu. Mereka ini tak berani berhadapan dengan masyarakat. Betul? Mereka buat dasar yang tak konsisten. Kalau UMNO dulu, kalau Barisan Nasional dulu memerintah, satu dasar kita buat boleh guna sampai berpuluh-puluh tahun. Betul. Tetapi dasar Perikatan Nasional, saudara-saudara, tuan dan perempuan, buat pagi, bukan nanti esok. Petang pun mereka ubah dah. Tak konsisten. Apa lagi yang mereka buat? Mereka ini tak tahu, tuan dan perempuan. Yang mana satu prioriti, yang mana satu secondary untuk rakyat. Ini kerajaan Perikatan Nasional. Baik. Sidang perwakilan yang saya kasihi sekalian. Jadi bila rakyat ini dah bercakap, mereka ni dah mula rindu kepada Barisan Nasional, maka hari ini saya menggunakan pentas yang keramat ini, yang saya mau ketak tak habis lagi ni, untuk saya nak kongsi 3 perkara kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, saya nak kongsi apa yang perlu kita buat. Yang kedua, saya nak kongsi apa yang perlu kita berhenti buat. Dan yang ketiga, saya nak kongsi apa yang wajib kita buat, Datuk Seri Presiden. Baik, apa yang perlu kita buat? Banyak ni kalau saya nak cakap, mungkin 4 jam, 5 jam. Tak apa, saya nak ambil 2-3 poin saja. Dengan banyaknya isu yang ada pada hari ini, UMNO, Barisan Nasional ini perlu dilihat ke hadapan dan juga menjadi champion kepada rakyat. Kejayaan kita dalam memperjuangkan isu moratorium dan juga isu aissinan ini telah membuka mata rakyat seluas-luasnya. Saya seorang-seorang terkanting-kanting Datuk Seri Presiden di pejabat yang amat berhormat Menteri Besar sebab saya UMNO. Yang lain semua PAS. Ada seorang lagi PPBM pegawai. Saya seorang. Mereka kutuk saya. Mereka kata dekat saya, "Woi, hang beritahu dekat Dato' Ashraf tu berhentilah bercakap soal aissinan dengan moratorium ni. Kita dah jadi kerajaan. Kita dah bagi dah sikit. Terimalah dulu." Takkan saya nak bak, Datuk Seri. Takkan saya nak biak. Saya jantan. Saya UMNO. Saya jawab dekat mereka, Datuk Seri. Saya kata Dato' Ashraf bukan berjuang hanya untuk orang UMNO. Dato' Ashraf berjuang untuk rakyat. Takkan tak ada orang PAS, orang PPBM, orang DAP sekalipun yang nak duit aissinan, yang nak duit moratorium. Sengap mereka Datuk Seri dengan saya. Sengap. Siapa? Baik. Lepas ni kita nak ni lagi. Baik. Lepas tu baru-baru ni Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, kita menyediakan skuad untuk bantuan guaman bagi saman SOP 10,000. Lagi sekali Datuk Seri Presiden, mereka kutuk saya. Mereka kutuk saya, mereka tak serik, mereka kutuk lagi. Saya tak biar Datuk Seri, saya tak biar. Saya UMNO memang saya tak biar. Saya pergi jumpa mereka. Saya kata pemuda UMNO, mereka kata kat kita, "Hai pemuda UMNO ni apalah duk bela orang salah dan sebagainya." Saya kata, "Hai, kami ini bukan membela orang salah. Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia cuba nak membantu orang yang dituduh bersalah tetapi tidak bersalah." Sengak, Seri. Sengak. Kedua. Yang kedua, baik.
Hari ini apa lagi kita kena perlu buat, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan sidang perwakilan. Kita kena paparkan bandingan pencapaian dan juga kejayaan kita. We have to compare and contrast. Apa dia kejayaan kita dan apa dia kesalahan dan juga kepincangan yang PN dan juga PH buat. Kita kena ceritakan pada mereka kedudukan ekonomi pada hari ini. Datuk Seri Jogan, minta maaf saya tak pandai nak cakap soal ekonomi. Kita kena ceritakan prestasi yang membimbangkan dari segi indeks rasuah dan salah guna kuasa. Kita kena cerita buat perbandingan. Kita kena ceritakan bagaimana BN dapat menyediakan 1.2 juta notebook untuk student dan mahasiswa ketika kita jadi kerajaan. Padahal kerajaan Perikatan Nasional hari ini bila berdepan dengan PDPR, mereka gagal. Kita nak kena compare and contrast perkara ini. Apalagi, kita juga kena ceritakan pada zaman UMNO Barisan Nasional dulu, kita telah berjaya melahirkan 126 produk satu Malaysia. Untuk siapa? Untuk rakyat. Kita kena cerita dekat rakyat, mungkin mereka tak tahu. Dan yang ketiga, apa lagi yang kita nak kena buat? Kita perlu menawarkan tawaran baru kepada rakyat. Ini yang paling penting, tuan-tuan. Tawaran baru ini sudah pasti tawaran baru yang melibatkan isu-isu ekonomi. Sebab rakyat kita tengah susah sekarang ini. Kadang-kadang ni Datuk Seri Presiden, rakyat di bawah ni mereka bukan tahu ni kita duk bagi kursi lah dan sebagainya. Mereka tak ambil tahu. Biar apa lah, apa nak beda lagu mana pun, lantak biar kat hampa lah. Mereka tak tahu. Mereka bukan kira ni jajaran baru ke jajaran lama. Mereka tak fikir dah. Yang mereka fikir, mereka nak survive. Mereka nak selesa. Jadi UMNO Barisan Nasional perlu membuat New Deal, tawaran baru yang hebat untuk rakyat pada kali ini. Datuk Seri Presiden, saya menawarkan Ketua Penerangan UMNO ni, naib Ketua Pemuda ni. Orang dia cerdik, ambil dia seorang untuk buat manifesto kita nanti. InsyaAllah ambil dia seorang. Tok Ashraf saya kata dah, naib kata dah, Datuk Suraya saya sebut dah, Tok Jamil Khair, saya pukul keliling. Sebab saya nak jadi calon. Sidang perwakilan yang dirahmati Allah sekalian. Itu apa yang perlu kita buat. Saya nak masuk tajuk kedua. Apa yang perlu kita berhenti buat. Kena ada juga ni. Hak tadi kita buat ni, hak kita nak kena berhenti buat. Apa yang kita nak kena buat? Apa yang kita nak kena berhenti buat? Apabila produk UMNO ini sudah mula dirindui oleh rakyat, janganlah ada pula di kalangan kita ni yang cuba ingin mencalarkan imej tersebut. Orang dah suka dah, tim dah elok, player teruk. Tim mantap, player teruk. Baik, saya ingin melahirkan rasa kesal saya dengan apa yang berlaku baru-baru ini. Tok Sadok Nafi lah, orang atas ke bawah ke, semua pakat tahu apa yang berlaku ni. Movement lah, gerakan lah, macam-macam. Tapi tak mahu jumpa saya tu, saya kecewa sikit. Kan? Rahsia parti dibocorkan, strategi parti dibocorkan. Aku londeh hang, hang londeh aku. Aku aib hang, hang aib aku. Dah londeh lah. Sepasal tu sedang gelak pula. Dia londeh, dia nampak dia kutuk pula. Ya Allah, yang halui. Dia kata halui pun tak apa lama. Yang hang besar-besar nak buat apa? Kata pula melondeh berlaku dalam UMNO pada hari ini. Di dalam Islam, kita diajar tentang adabul ikhtilaf. Ustaz Fatul okey? Adabul ikhtilaf. Tak Fatul tak apa nak okey dengan saya. Dalam adabul ikhtilaf kita ada juga konsep ta'ayush. Kita juga ada konsep tasamuh. Konsep ta'ayush, konsep tasamuh. Jadi kalau saya nak berceramah soal ini, mungkin akan tambah 2 jam lagi. Nanti saya akan share tentang mana saya buat kuliah-kuliah tu insya-Allah. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu Wa Taala pesan dekat kita. Dia pesan dekat kita. Wahai umat manusia, aku jadikan kamu ini ada lelaki, ada perempuan. Lepas tu aku buat pula kamu ini berpuak-puak, berbangsa-bangsa, berkabilah-berkabilah. Dan aku buat ini bukan aku suruh kamu ini bergaduh-gaduh. Di hujung ayat itu, dia kata apa? Li ta'arufu. Dia nak kita ini berkenal-kenalan, beramah mesra.
Jadi perbezaan pendapat ini kita raikan, saudara-saudara. Sebab Allah buat kita ni macam-macam. Ini Allah kata, bukan saya kata. Perbezaan pendapat ini kita raikan. Tetapi kita kena berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari satu titik persamaan. Boleh? Sebab parti kita ini bukan parti tepi jalan, saudara-saudara. Parti kita ini bukan parti yang dibuat di bawah pokok dan jambatan. Parti kita ini bersistem. Parti kita ini ada adab. Parti kita ini diuruskan oleh golongan-golongan profesional. Macam Datuk Seri Presiden nak jadi calon. Datuk Seri Presiden. Banyak kali. Dan parti kita ini diratifikasikan secara mulia di istana. Datuk Seri Aziz, penari saya di negeri Kedah. Sebut. Jadi calon tak bagi duit, mati saya. Jadi bila MKT dah buat keputusan, kita kena akur. Sebab parti kita ni ada sistem. Betul? Tak payah mana dah, kita serah dekat Datuk Seri Presiden. Dia buat keputusan dalam MKT, kita akur. Tak kesian ke ni, saya nak tanya pada geng-geng hadut nak merosakkan UMNO ni. Ni saya nak bagi warning sikit orang muda. Tak kesian ke kepada ahli-ahli kita di kampung-kampung sana? Tak kesian ke? Hampa tak apalah pakai tie, pakai blazer, pakai kot. Noh hadut kampung-kampung. Hari-hari pakai hadut sebut sebab UMNO. Tak kesian ke dekat ni wanita UMNO ni, tuan-tuan dan puan? Kampung saya ada seorang JR, Datuk Seri. Nanti pergi kampung saya nak tunjuk. Umur 80. Dah jadi JR lagi. Pakai bedak tak lekat dah. Foundation tak bubuh. Ni pakai bedak ni tak lekat dah. Boh juga. Boh tak jatuh. Boh jatuh. Boh jatuh. Sebab foundation tak pakai Datuk Seri Ketua Wanita. Dalam duk jatuh tu pun saya tanya dia, lagu mana maklum? UMNO. UMNO. Dalam duk bedak tak lekat tu pun saya tanya, maklum lagu mana? UMNO. UMNO. Sayang dekat UMNO. Tak kesian kau ni? Dekat mana Ketua Puteri, di ujung sana. Tak kesian kat puteri-puteri. Rata kampung tuan dan perempuan, rata padang, rata dewan, mereka duk menari Zumba untuk menarik minat kita. Betul tak? Kesian kat mereka. Kesian dekat mereka. Mereka menari Zumba rata. Siti Sokleha, tolong jawab dekat saya, Ustaz. Ni. Kalau kata Zumba, lagu apa yang paling sedap sekali? Lagu apa paling sedap? Haredang tu kah? Menari ni dia. No, nak bagi menang PRK. Saya tak pandai lah. Tapi saya untuk pengetahuan Datuk Ketua Puteri, saya tak minat haredang. Saya minat seperti mati lampu. Lagu tu lagi sedap kalau kita nak berzumba. Baik. Wanita, puteri. Tuan-tuan. Tak kesiankah dekat bos saya ni? Tuan-tuan. Ni, tak kesiankah dekat Datuk Ashraf ni, tuan-tuan? Saya rasa dah beribu masjid disanitasi. Tak cukup masjid sekolah kita buat baru ni. Tak cukup sekolah kuil Hindu pun kita buat. Tokong Cina pun kita pergi. Betul? Takkan tak kesian dekat dia. Saya tak pasti ini kajian mana. Saya pun lupa lah surat khabar yang saya baca hari itu. Ada satu kajian daripada satu universiti luar negara. Bukan Malaysia. Saya tak pasti bahawa virus COVID-19 ini paling takut kepada pergerakan pemuda UMNO Malaysia. Saya tak pastilah. Saya tak pasti. Ini kajian yang saya pun lupa dah portal tu yang di mana. Jadi tuan-tuan dan perempuan, hak lawak kita lawak juga. Baik, kita balik kepada ni. Saya Jadi Hamai pada mana ni? kita sekali bah sama. Ha? Bah kita sama. Mana? Bah sama, bah. Naik bah yang sama. Oh, mat bai. Ha. Kesian. Han cicuk lagi. Tidak. Nak lagi. Kena cicuk kan. Dia kata kalau cicuk berkakas lagi elok. Elok balik tu. Yang tu elok balik. Kecil tak apa tapi lama. Ha. Baik. Betul tak, Dah. Sri? Kalau kecil dia kata buat semak kelambu ya. Tapi dia kata Tan Sri, kalau kata besar, sat tak guna juga. Baik. Jadi soal parti, soal isu dasar, hala tuju parti, kita biarlah MKT yang tentukan. Setuju tuan-tuan dan perempuan? Kami, Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, sami'na wa ata'na kepada MKT. Kami walak. Don't worry tuan-tuan dan perempuan.
calon sidang perwakilan yang dirahmati Allah sekalian. Dia bercakap bagus. Habislah, Masa cukup. Tapi tak apalah saya bagi last minute dulu. Tak Okay, apalah. sebab saya sebut 3 tadi, apa yang perlu kita buat, apa yang kita perlu berhenti buat, ini apa yang perlu kita wajib buat. Wajib, compulsory, wajib. Kesian maklum tadi no. Bawa bedak tak lekat dah. Tak lekat, UMNO. Kesian. Untuk mendorong masyarakat di luar sana agar lebih yakin terhadap BN, sudah pastinya wajah baru yang segar perlu ditunjukkan. Bab ni memang saya faham lah. Mungkinlah ada orang marah dan sebagainya. Saya nak cakap jugalah. Pergerakan pemuda tak mau meletakkan kota lah. Mungkin wanita minta 30, puteri minta 90 kan? Betul? Kan? Tapi pemuda tak minta sangat lah. Kan? Jadi cuma bagi kami ni, tengok-tengoklah kami. Hashtag aku nak jadi calon. Itu dia. UMNO Barisan Nasional Itu dia. tidak boleh lagi dipersepsikan dengan imej yang bobrok, fosil, klasik, warga hujung nyawa. Ini benda betul lah, betul tak? Tak boleh, UMNO tak boleh lagi dipersepsikan benda ni. Dan UMNO juga perlu menyesuaikan dengan barisan kepimpinan yang akan mewakili demografi pemuda yang disebut oleh pembahas tadi katanya lebih daripada 40%. Sepatutnya kita kena minta 40%. Sebab pengundi kita 40% orang muda. Kan? Tapi tak apa kita tak minta. Hashtag aku jadi calon. Tadi hang kata UMNO Barisan Nasional perlu membina pelapis kepimpinan serta membentuk dinamisme menerusi proses pembaharuan dan peremajaan parti. Baik. Saya Saya nak dulu tanya- daripada pemuda lah. Sidang perwakilan yang saya nak kasih sekalian. Tan Sri Mesti Tetap. Ya. Parti ini tak rugi apa-apa pun kalau kita letakkan calon baru, calon muda. Malah parti akan dilihat dan akan diberi kredit kerana berani menonjolkan calon muda. Betul tak? Meremajakan. Parti rugi ke? Parti tak rugi. Yang rugi siapa, Datuk Seri Presiden? Yang rugi ialah wallet kita tu. Depa tu rugi. Marah tak tepuk, marah. Tak tepuk. Marah. Sekarang ni saya nak tanya Tan Sri Mesti Tetap, nak tanya Datuk Seri Presiden, kita penting parti ke kita penting geng-geng wallet ni? Parti. Kita nak parti kita menang. Betul tak? Baik, tak apa, tak dapat tepuk pun tak apa, ni saya faham lah. Baik. Tan Sri Mesti Tetap, zaman ini dah berubah. Zaman ini dah berubah. Ini bukan soal X lagi lah. Bukan Y dah. Saya kata nak masuk Z. Lepas ni Alpha. Lepas tu Beta. Akan main generasi itu. Jadi zaman ini dah berubah. Kalau dulu Nobita itu kecil. Doraemon. Nobita itu kecil-kecil kan. Shizuka pun kecil. Betul tak? Tetapi hari ini Tan Sri pun mesti tetap. Kalau bawa cucu pergi tengok wayang. Tengah ramai orang pergi tengok wayang ni. Filem Doraemon yang baru. Nobita dah berkahwin dengan Shizuka. Ya. Yalah, dulu Betul dia, tak? Ada tak yang pergi tengok? Betul tak? Betul. dah dulu dia kecil, lepas dia besar dia menikah. Ya, itu maksud dia. Ini dah zaman kami dah. Betul. Nobita pun menikah dah. Ini zaman kita. Ini zaman kita. Ya. Tak Baik. apa. Sebab pengundi hari ini tak macam pengundi dulu-dulu, Tan Sri, Datuk Ya. Sri. Minat kita dah berbeza, hobi kita dah berbeza. Saya nak tanya Tan Sri Mesti Tetap, boleh atau tidak Tan Sri Mesti Tetap senaraikan kepada saya 3 buah lagu Allahyarham Ahmad Jais? Mungkin bolehlah saya bantu sebab saya minat Ahmad Jais. Kau pergi tanpa relaku, umpan jinak di air tenang, harapan kecewa. Betul? Dan lagu Di Manakan Ku Cari Ganti. Ya. Tetapi kalau hari ini saya minta Datuk Seri Presiden Tan Sri Mesti Tetap, bukanlah saya nak cabak, saya nak tanya saja, senaraikan 2 buah lagu Nabila Razali. Yang tu kena tanya Razali. Mana Tak Razali? boleh. Tak boleh. Razali Dia mana tak Razali? boleh. Ini maksud dia, ini zaman kita dah. Sebab minat pengundi luar, artis hak luar main game. Dulu kita main 0 point. Lah tak dah, lah PUBG. Jadi ini zaman kita. Setuju saudara-saudara? Terima kasih. Saya tak marah panjang. Ada lagi ni. Ni, Ada sudahlah, hang lock-lock cukup Okey, lama tak dah. apalah. Habis dah.
Habis dah, last. Ha? Okey, last. Orang pendam macam tu. perangai. Potong ini, yang ni nak potong, ya. Dengan kombinasi orang-orang lama seperti Datuk Seri Aziz. Datuk Seri Jamil kena ada lah kan? Hashtag. Tiada yang lama, masakan Seperkara- ada yang baru kan. Minta maaf. Seperkara lagi, janganlah parti memberi bola tanggung kepada parti lawan. Ini penting. Sebab itu kita perlu beri wajah-wajah baru yang fresh. Sebab mereka ni tak bawa bagage. Belum ada liability untuk parti. Betul? Kan? Bila kita lama, kita akan memperlihatkan banyak kesilapan kita. Betul? Betul. Jadi kalau bagilah muka-muka baru, mereka ni tak apa nak buat silap sangat. Macam Bila saya, lama ni, dia timbul main macam-macam. Tan Sri. Muka-muka baru macam saya lah. Macam saya lah. Ah, Kan? nampak. Jadi, ini adalah peluang untuk kita mengembalikan UMNO Barisan Nasional di persada negara kita ini. Akhirul kalam, Terima jika kasih. 3 perkara yang saya sebut tadi, apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita berhenti buat, apa yang wajib kita buat tadi, saya yakin dan percaya UMNO Barisan Nasional akan kembali menjadi kerajaan pada PRU yang ke-15. Terima kasih. Ingatlah bahawa DNA UMNO Barisan Nasional ini bukanlah DNA untuk dipimpin. DNA kita adalah DNA memimpin. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergerakan pemuda menyokong hashtag aku nak jadi calon. Terima kasih.